memperlihatkan perkembangan yang pesat penumbuhan bank-bank Islam dunia. Di antaranya seperti yang tersenarai, Bank Kewangan dan Pelaburan di Jordan tahun 78, Syarikat Pelaburan Islam Berhad di United Arab Emirates 78, Syarikat Kewangan Kuwait 79, Bank Islam Bahrain 79, Bank Islam Abu Dhabi 80, Bank Islam di Qatar 81, kaunter Islam dalam bank-bank di Pakistan 81, Bank Islam Malaysia 83, Bank Islam Mauritania 85, Bank Islam Zanzibar 85, Bank Islam Iraq 85, Bank Islam Turki 86 dan seterusnya. Berkembangnya bank-bank Islam di dunia ini di merata tempat. Dan ini sudah pastinya penambahan bank-bank Islam ini menarik minat kepada usaha-usaha untuk menyediakan guna tenaga yang pakar dalam perbankan Islam, yang memiliki pengetahuan dalam bidang muamalat, dalam bidang muamalat, khususnya kepada pelajar-pelajar yang mengambil bidang ijazah muamalat. Jadi ini peluang kepada para pelajar untuk menceburi bidang keuangan Islam di merata dunia. Bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia sudah ada. Cumanya persiapan diri sebagai ilmuwan dalam bidang keuangan Islam itu perlu dipertingkatkan. Kemahiran dalam bahasa, terutamanya bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab diperlukan untuk mengisi jawatan-jawatan dalam perbankan Islam yang berkembang pesat di merata dunia. Sebagai hub halal, bank hub halal di merata dunia. Ini cabaran kepada anda semua. Kalau betul-betul berminat untuk mengisi sebagai ahli yang mahir dalam perbankan Islam. Ini bidang yang boleh diisi untuk pelajar-pelajar muamalat. Baik. Kemudian saya pergi kepada sejarah perbankan Islam di Malaysia. Menjelang tahun 1963 ditubuhkan tabung haji. Penumbuhan tabung haji ini adalah idea yang telah ditimbulkan untuk menyediakan satu tabungan sebagai simpanan kepada orang-orang Islam untuk menunaikan haji. Jadi pada zaman itu terfikir bagaimanakah umat Islam ini boleh menyimpan wang sedikit-sedikit untuk digunakan sebagai tabung ataupun sebagai simpanan untuk menunaikan fardu haji di Mekah. Jadi peringkat tersebut hanyalah sebagai satu bentuk simpanan sahaja. Simpanan dan bagi pihak tabung haji melaburkan simpanan tersebut sedikit-sedikit untuk memperolehi keuntungan.
Tahun 1983 barulah diwujudkan Bank Islam pertama di Malaysia, iaitu Bank Islam di bawah Akta Perbankan Islam tahun 1983. Dengan ada akta ini barulah boleh ditubuhkan Bank Islam pertama di Malaysia. Dan tahun 1993, 10 tahun kemudian, Bank Negara Malaysia telah memperkenalkan skim perbankan tanpa faedah atau yang dipanggil sebagai SPTF kepada bank-bank konvensional untuk membuka kaunter perbankan cara Islam. Ini perkembangan yang berlaku di Malaysia. Daripada Bank Islam BIMB, kemudian SPTF, skim perbankan tanpa faedah. Kemudian 1997 ditubuhkan pula Badan Penasihat Syariah oleh Bank Nasional Malaysia, Bank Negara Malaysia, bukan Bank Nasional, BNM, Bank Negara Malaysia, telah menubuhkan penasihat syariah, dan 1999 berlakunya penubuhan Bank Muamalat, merupakan satu bank Islam yang kedua. Telah berkembang bank Islam itu dan ditubuhkan satu bank lagi yang dipanggil sebagai Bank Muamalat. Yang ini boleh dilihat di merata tempat penubuhan cawangan-cawangan bank, kedua-dua bank tersebut. Menjelang tahun 2004, pemberian lesen perbankan Islam kepada bank-bank Islam daripada Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah juga diberikan lesen untuk menubuhkan cawangan-cawangan perbankan Islam di negara kita. Dan kalau kita lihat dari segi peringkat-peringkat itu, kita boleh lihatlah di sini tahun 69 penubuhan tabung haji, kemudian tahun 1983 sehingga 83 Bank Islam pertama telah ditubuhkan. Dan sehubungan dengan Bank Islam juga ditubuhkan Syarikat Takaful Islam Malaysia, insurans cara Islam. Menjelang tahun 1993 berlakunya pembukaan bank-bank konvensional yang memberikan tawaran untuk membuka pintu-pintu perbankan cara Islam. Conventional Bank Offer Islamic Window, untuk menjalankan perbankan cara Islam. Dan tahun 2003 juga ditubuhkan Bank Islam yang kedua, Bank Muamalat, dan mengofferkan, memberi lesen kepada Foreign Islamic Bank. Kemudian menjelang 1993 juga ditubuhkan pasaran wang cara Islam, money market, pasaran wang yang beroperasi cara Islam. Dan ini semua adalah peluang-peluang yang perlu diisi oleh mereka yang faham tentang kaedah muamalat cara Islam. Demikian juga Syarikat Takaful Nasional telah ditubuhkan, yang mana juga takaful ini telah dijalankan dalam bank-bank konvensional seperti Maybank Takaful, Takaful Ikhlas, Commerce Takaful, Bank Nasional Takaful, dan lain-lain lagi lah berkembang. Jadi ini perkembangan institusi kewangan di Malaysia. Dan kalau kita lihat bank-bank Islam di Malaysia ini yang melaksanakan perbankan cara Islam, termasuklah Maybank Islamic, RHB Rashid Hussein Bank cara Islam, Bank Afin Islamic Bank,
uh, Alliance Islamic Bank, Hong Leong Islamic Bank. Jadi sekarang ni bank bukan Islam pun dah offer untuk cari Islam. Dah masuk Islam. Sedangkan orang Islam keluar pergi cari yang konvensional. Termasuk M-Bank Berhad, Bank Islam di sini, CIMB Islamic Bank, Public Bank, ASEAN Finance Banks, Al-Rajhi Bank, HSBC Bank, Kuwait Finance House, OCBC Al-Amin Standard Chartered Bank. Ini semua contoh-contoh perkembangan perbankan Islam di Malaysia. Okey. Asas kepada perbankan Islam, asas falsafah kepada perbankan sistem Islam ini ialah pertamanya asas tauhid yang mengakui konsep pemilik sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini samalah dalam ekonomi Islam juga yang bersandar kepada asas falsafah tauhid supaya dapat melahirkan satu institusi yang benar-benar berteraskan kepada hukum hakam Allah SWT, yang berteraskan kepada syariat Islam ataupun kaedah-kaedah muamalat yang dibenarkan dalam Islam. Jadi apabila terasnya tauhid, sudah pasti ada perbezaan. Ada yang tak faham. Ini untuk membezakan antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Jadi ini trustnya, tauhid. Dan sebaliknya manusia yang terlibat, yang melaksanakan perbankan itu ataupun yang mengamalkan perbankan itu adalah yang meletakkan hukum-hukum Allah dalam setiap aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Segala aktiviti itu mestilah selari dengan apa yang dituntut oleh Allah SWT. Jadi ini konsep tauhid dalam falsafah perbankan Islam. Yang kedua ialah khalifah, yang mana ia merupakan sebagai satu konsep hubungan antara manusia dengan Allah SWT ataupun dengan pemilik yang sebenar. Jadi khalifah ini mencerminkan bagaimanakah manusia ini hanyalah bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah daripada Allah SWT. Allah Ta'ala telah memberikan amanah kepada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan falsafah yang sedemikian ini melahirkan manusia yang tidak mengabaikan tanggungjawabnya dan sentiasa mematuhi perintah dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi dalam melaksanakan muamalat pun tidak mengabaikan tentang hukum-hukum tanggungjawabnya kepada Allah SWT yang selari dengan apa yang diamanahkan oleh Allah SWT. Yang ketiganya ialah tazkiyah, iaitu melahirkan integrasi antara nilai-nilai akhlak dengan kegiatan-kegiatan perbankan yang tidak boleh dipisahkan. Dalam Islam ialah nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai itu merupakan sebagai satu tanggungjawab, satu yang menjadi tugas utama kepada Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak manusia
dalam bermuamalah antara manusia dengan manusia di muka bumi ini. Ya. Jadi bagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT, yang mana Rasulullah menyatakan ini bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah SWT ini ialah untuk memperbaiki, memperbetulkan, mengajarkan kepada manusia itu akhlak yang mulia. Baik, ini tazkiyah. Tazkiyah dalam muamalat ini adalah penting. Kerana kalau kita lihat pada zaman sekarang ini, berbagai-bagai muamalat yang merosakkan ataupun gejala-gejala dalam kontrak-kontrak yang mana ia membawa kepada kefasadan dalam hubungan antara manusia dengan manusia di muka bumi pada hari ini. Banyak perkara-perkara yang merosakkan hubungan antara manusia dengan manusia kerana apa yang dijalankan oleh manusia dalam bermuamalah hari ini telah melampaui batas. Terutamanya sekali yang dilahirkan dalam sistem konvensional, yang dilahirkan dalam sistem kapitalis, sosialis, komunis. Berbagai-bagai gejala telah wujud dalam kehidupan manusia hari ini, khususnya dalam bermuamalah. Kejadian penipuan, kejadian rasuah, kejadian riba yang menindas, kejadian black market, spekulasi, dan berbagai-bagai lagi lah gejala-gejala yang merosakkan hubungan dalam bermuamalah antara manusia dengan manusia, yang mana tujuannya ialah untuk semata-mata mengauk keuntungan pada satu pihak dan menindas satu pihak yang lain. Jadi itu pentingnya tazkiyah. Dan yang keempatnya ialah ukhuwah, yang mana ukhuwah ini dapat melahirkan manusia yang mengutamakan hubungan persaudaraan, silaturahim, bekerjasama antara manusia di muka bumi ini. Dengan adanya ukhuwah ini, maka lahirlah hubungan antara manusia dengan manusia ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, iaitu orang-orang Islam yang mukmin laki-laki dan orang-orang Islam yang perempuan, mereka sama-sama melaksanakan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Al-mu'minun wal mu'minuna wal mu'minat, mereka ni ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi itu lahir daripada asas ukhuwah. Jadi asas ukhuwah ni selari dengan perintah Allah SWT, iaitu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Begitulah juga ayat Quran yang menyebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi akhirnya melahirkan manusia yang bermuamalah ni, manusia yang tidak menipu, tidak menindas, tidak menyeleweng, tidak songlap ataupun rasuah, korupsi dan lain-lain
nilai-nilai yang negatif dalam kehidupan manusia. Ya. Baik. Jadi ini 4 asas. Ada lagi asas lain tu, tapi saya sebut inilah 4 asas falsafah dalam sistem perbankan Islam. Baik. Ciri-ciri perbankan Islam pertamanya ialah penolakan riba, maisir dan gharar. Ya, riba ni kita tahulah, semalam pun saya dah jelaskan tentang riba itu, iaitu penambahan bayaran pada hutang yang ditangguh ataupun satu kontrak yang telah ditentukan dalam bentuk pinjaman yang ditentukan tentang bayaran lebih yang dikenakan ke atas sesuatu pinjaman. Manakala maisir ini adalah unsur-unsur yang bersifat perjudian. Perjudian. Dan yang bersifat gharar pula ialah sesuatu kontrak itu yang mengandungi satu bentuk ketidakpastian. Unpredicted, tidak boleh tidak boleh sesuatu itu dengan pasti. Jadi ada kesamaran-kesamaran. Jadi ada unsur-unsur gharar dalam kontrak perniagaan tersebut. Okey. Saya buat contoh umpamanya bagaimanakah keuntungan yang diperolehi dalam mengembangkan dana misalnya. Tiba-tiba kita memperoleh keuntungan tapi tidak mengetahui bagaimanakah jalan-jalan perniagaan yang dijalankan itu bagaimana. Kita tidak mengetahui. Jadi sesuatu yang tidak jelas. Itu berlaku. Kemudian yang kedua berasaskan profit loss sharing. PLS, profit loss sharing. Jadi ia lebih kepada keuntungan bersifat keuntungan dan kerugian. Semuanya dikongsi dan ditanggung bersama dalam kontrak yang berasaskan kepada sama ada mudarabah ataupun musyarakah, ataupun kontrak-kontrak lain dalam perkongsian. Kemudian bersifat berciri kepada keadilan. Keadilan dalam semua aspek termasuklah dalam penentuan harga, dalam bermurabahah atau bai bisaman ajil. Ada mengambil kira tentang aspek-aspek keadilan. Janganlah keuntungan itu sampai melampau. Walaupun keuntungan itu dibenarkan, tetapi janganlah ia bersifat keuntungan yang hanya menguntungkan sebelah pihak sahaja. Ini dipanggil sebagai keuntungan yang melampau ataupun fawahish, disebut sebagai keuntungan yang bersifat fawahish. Ini tidak dibenarkan. Sehingga menindas dan menekan para pelanggan. Baik, kemudian bersifat semua penentuan ini dilakukan secara adil kepada pihak yang terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Baik. Kemudian saya masuk kepada bentuk-bentuk kontrak yang dijalankan. Antara kontrak-kontrak yang dijalankan dalam perbankan Islam, ini ada bermacam-macam kontrak. Antaranya adalah mudarabah, baik bisa menajil, ijarah, qardul hasan, murabahah, musyarakah, wadiah, sukuk, wadiah, wakalah, sukuk, wadiah, dan lain-lain kontrak lagi lah, termasuk as-sarfu ataupun jual beli mata wang. As-sarfu. Baik.
antara kontrak yang dijalankan itu mudharabah ataupun perkongsian untung. Perkongsian untung dan rugi. Jadi dalam mudharabah ni antaranya ialah satu kontrak yang mana berlakunya perjanjian antara pemberi modal ataupun orang panggil pemberi modal ni Rasul Mal dengan pengusaha ataupun yang menjalankan perniagaan itu, pengusaha projek, di mana pengusaha projek menggunakan dana untuk menjalankan aktiviti perniagaan itu. Sebarang keuntungan yang diperoleh akan dikongsikan di antara pemberi modal dengan pengusaha projek mengikut nisbah yang telah dipersetujui. Dia tidak boleh berasaskan kepada keuntungan yang telah ditentukan tetap, tapi berasaskan kepada nisbah daripada keuntungan yang diperolehi. Misalnya 50-50, 70-30, 60-40 dan sebagainya. Jadi ia berasaskan kepada nisbah, bukannya berasaskan kepada satu ketentuan dalam jumlah yang telah ditetapkan. Dan kalau sekiranya berlakunya kerugian, pihak yang menanggung kerugian itu ialah yang memberikan modal ataupun yang menyediakan modal tersebut. Dan dalam kontrak mudharabah ini sebenarnya kalau kita lihat dalam gambar ni ada ini pemodal yang memberikan modal. Kemudian satu pihak lagi pengusaha, termasuklah bank, melaksanakan satu kontrak perjanjian untuk melaksanakan sesuatu projek. Dan sekiranya projek itu mendapat keuntungan, maka keuntungan itu akan kembali kepada pemodal dan juga kepada pengusaha dengan mengikut nisbah yang tertentu. Okey, dalam kontrak dalam kontrak ini kalau seandainya projek itu rugi, maka kerugian itu sepenuhnya akan ditanggung oleh pemodal. Dan pengusaha ini hanyalah menanggung kerugian daripada usaha-usaha yang dijalankan. Baik. Kemudian dalam kontrak ini ia boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu yang bersifat mudharabah syarat dengan mudharabah yang tidak bersyarat, ataupun mudharabah yang bersyarat itu kita panggil sebagai satu bentuk perjanjian mudharabah yang mana pengusaha ditentukan dari segi apakah usaha-usaha yang akan dilaksanakan. Maknanya bentuk perniagaan itu ditentukan. Kemudian jangka masanya juga ditentukan. 2 tahun, 3 tahun atau sebagainya. Kemudian tempat perniagaan atau usaha yang nak dilakukan itu ditentukan juga. Jadi ini semua dipanggil sebagai satu bentuk kontrak mudharabah bersyarat. Dan satu lagi ialah mudharabah yang bersifat tanpa ada syarat, ataupun mudharabah yang bebas. Yang bebas ini maksudnya tidak ditentukan dari segi apa bentuk perniagaan yang dijalankan, bagaimana ia melaksanakan usaha-usaha, di mana usaha itu akan dijalankan, dan tidak juga ditentukan dari segi masanya. Yang penting ialah mendapat keuntungan. Ini dua jenis mudharabah.
bersyarat dan juga tanpa bersyarat. Kemudian yang kedua ialah kontrak musyarakah. Kalau kita lihat musyarakah ni biasanya diguna pakai bagi perniagaan perkongsian ataupun perniagaan usaha sama dalam sesuatu perusahaan ataupun perniagaan. Jadi ini perkongsian atau usaha sama. Jadi kedua belah pihak mengeluarkan modal dan kerja bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi secara bersama berdasarkan nisbah yang dipersetujui mengikut saham yang disumbangkan. Kalau sahamnya besar, maka dapatlah keuntungan bahagian keuntungan yang besar. Kalau sahamnya sedikit, maka ia juga akan mendapat keuntungan daripada saham itu yang sedikit. Manakala kalau berlaku kerugian, maka kerugian ini akan ditanggung berdasarkan nisbah sumbangan modal. Jadi yang modal besar tu sudah pasti kerugiannya akan juga besar. Sebaliknya, kalau modalnya sedikit, maka nisbah kerugiannya pun sedikit saja. Baik. Jadi ini bentuk perkongsian musyarakah di mana rakan kongsi itu berkongsi sama-sama dengan rakan kongsi yang lain. Kalau kat sini umpamanya satu individu berkongsi dengan bank, mengeluarkan modal diberi kepada rakan kongsinya untuk melaksanakan usaha, melaksanakan sesuatu projek. Kalau sekiranya projek itu mendapat keuntungan, maka untung dibahagi mengikut nisbah yang telah dipersetujui mengikut saham masing-masing. Kalau sekiranya rugi, maka kedua-duanya akan menanggung kerugian mengikut nisbah yang telah disumbangkan. Okey? Untung sama, rugi pun bersama. Kemudian yang ketiga ialah murabahah ataupun dipanggil sebagai jual beli markup. Markup tu maknanya tambah keuntungan. Baik, penjualan barangan adalah pada harga yang termasuk margin keuntungan yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Jadi antara pembeli dengan juga penyedia modal ataupun orang yang membiayai kontrak tersebut. Jadi harga belian dan harga jualan, kos-kos lain serta margin keuntungan adalah dinyatakan dengan jelas semasa perjanjian jualan itu dijalankan. Jadi dia beli daripada ejen mana-mana, kemudian dia markup dia punya kos-kos itu, kemudian dijual kepada pembeli. Ini dipanggil sebagai murabahah. Baik. Jadi penjual beli daripada pengedar. Kemudian penjual ini jual kepada pengguna kos campur profit. Katakan beli daripada pengeluar 1,500, maka profit keuntungan 300, jadi jual 1,800. Ini lebih kurang macam itulah. Jadi ini adalah hasil kerja daripada penjual lah. Yang markup itu dari segi kos-kos lain, pengantaran, memperolehi barangan daripada gudang, kos pengangkutan dan sebagainya. Kemudian barulah dijual kepada pengguna. Kemudian yang seterusnya ialah qardul hasan. Qardul hasan ini ialah merupakan satu bentuk pinjaman hutang yang dijalankan secara ihsan ataupun pinjaman yang diberikan atas semangat ihsan dan
peminjam hanyalah dikehendaki membayar jumlah wang yang dipinjamkan sahaja. Pinjam 1,000, bayar 1,000. Walau bagaimanapun di atas budi bicara peminjam, beliau boleh membayar balik pinjam melebihi jumlahnya tanpa perlu melaksanakan perjanjian. Ataupun tanpa perlu berjanji untuk membayar lebih. Sebagai tanda bayaran lebih itu adalah dianggap sebagai satu tanda penghargaan kepada pemberi pinjaman. Dia bayar lebih itu bukan asas yang telah ditentukan, tapi sebagai satu terima kasih kerana sudi untuk memberi pinjaman. Sebaik-baiknya begitulah. Sebab itu dipanggil sebagai hasan, ihsan, qardul hasan. Kemudian seterusnya adalah baik bisamanin ajil. Baik bisamanin ajil ni ialah pembayaran jualan secara tertangguh. Penjual barang berdasarkan pembayaran tertangguh pada harga tertentu yang termasuklah margin keuntungan yang telah dipersetujui. Ini pembiayaan, biasanya pembiayaan aset-aset yang besar. Seperti tanah, seperti rumah dan sebagainya. Jadi bayaran itu dijalankan secara tangguh, secara ansuran. Jadi itu telah dikira termasuk keuntungan. Bayaran itu termasuklah keuntungan mengikut tempoh masa yang telah ditentukan. Baik, kemudian kontrak jual beli tempahan ataupun istisna. Jadi jual beli ini boleh didefinisikan sebagai satu kontrak ke atas pembeli dalam tanggungan yang disyaratkan padanya kerja atau pembuatan. Maka dapat dikatakan bahawa ia adalah satu kontrak jual beli, iaitu pembeli membuat tempahan ataupun memesan kepada penjual untuk membuat suatu barang yang dikehendaki supaya disiapkan dalam tempoh tertentu dengan harga dan cara bayaran yang telah ditetapkan. Jadi kontrak ini melibatkan bahan buatan datang daripada penjual tersebut, dan sekiranya bahan buatan ataupun bahan mentah itu dari pembeli, ia dikira sebagai kontrak upahan. Tapi kalau datang daripada penjual, yang telah ditentukan tempoh masa dan harga dan cara bayarannya, itu dianggap sebagai kontrak istisna. Kemudian yang seterusnya wadiah. Ini satu bentuk yang besarlah dalam bank, kerana wadiah ni dilaksanakan dalam simpanan, saving account ataupun bukannya pelaburan tapi ini saving, simpanan. Jadi wadiah membolehkan pendeposit mendepositkan dana di dalam institusi perbankan yang dianggap sebagai penjaga dan juga pemegang amanah. Jadi ada dua jenis. Yang pertama yad amanah, yadun amanah, kemudian yad dhamanah. Dia ada dua jenis. Satu yad amanah, satu yad dhamanah. Jadi pihak institusi perbankan akan menjamin pembayaran balik ke semua deposit berkenaan ataupun sebahagian daripada jumlah belum jelas apabila deposit memintanya. Kalau simpan macam ni, yang diberikan jaminan dipanggil sebagai yad dhamanah, jaminan. Dhamanah itu jaminan. Jadi kemudian pendeposit mungkin diberi hibah, hadiah ke atas budi bicara institusi perbankan
sebagai satu bentuk penghargaan pihak institusi perbankan kepada pendeposit kerana membenarkan penggunaan dana tersebut. Jadi kalau yad dhamanah, simpanan itu boleh diguna oleh bank untuk perniagaan. Dan kalau dapat keuntungan, maka bank akan memberi hadiah ataupun hibah kepada penyimpan yang bersifat yad dhamanah. Kalau yad amanah, itu tidak boleh digunakan. Dia hanya simpan saja. Dia tidak boleh menggunakan simpanan tersebut sewenang-wenangnya. Macam orang bagi amanah. Tolong simpan. Awak simpan je lah. Tidak boleh gunakan untuk apa-apa kontrak. Terutama untuk kontrak yang memberikan keuntungan. Kemudian jadi wadiah ni berlaku dilaksanakan dalam akaun simpanan, saving account, dan juga akaun simpanan tetap. Kemudian kontrak ijarah. Ijarah ni adalah pembiayaan mengikut prinsip dilakukan kepada pelanggan yang ingin mendapatkan hak menggunakan khidmat sesuatu aset. Jadi bank akan membeli satu aset, kemudian akan menyewakannya kepada pelanggan mengikut tempoh yang telah ditetapkan dengan mengutip sewa bulanan dan berdasarkan beberapa syarat lain yang dipersetujui oleh kedua pihak. Maknanya dia menyewa kepada bank dan bank memperolehi aset-aset tersebut yang mana telah dipersetujui oleh penyewa untuk menyewakan aset-aset tersebut. Dan kalau bank melakukan kontrak lain, bank boleh buat sewa beli ataupun sewa menyewakan dahulu kemudian menjual terus kepada penyewa tersebut. Jadi maknanya sewa ijarah summal bai'. Al-ijarah summal bai'. Sewa dulu kemudian dia beli. Ataupun sewa dulu kemudian dia jual. Jadi itu sewa beli. Baik. Kemudian sumber-sumber dana bank. Pertama, akaun pelaburan. Kedua, akaun semasa. Yang ketiga, akaun simpanan. Current account ini menggunakan konsep wadiah. Akaun simpanan wadiah juga. Akaun pelaburan sama ada mudharabah ataupun musyarakah. Jadi akaun simpanan ni, akaun simpanan memberi persamaan dengan akaun semasa iaitu berasaskan sistem wadiah. Jadi dalam wadiah, pihak bank boleh menggunakan wang penyimpan untuk tujuan perniagaan. Dan penyimpan diberi jaminan tentang keselamatan wang mereka. Jika rugi berlaku, jumlah wang penyimpan kekal seperti biasa. Jadi kalau berniaga, kalau bank itu berniaga rugi, dia kena bagi balik jumlah yang telah disimpan itu. Jika berlaku keuntungan, ia terpulang kepada pihak bank sama ada berkongsi dengan penyimpan ataupun tidak. Dalam BIMB, BI Bank Islam Malaysia ini, sebahagian keuntungan diperuntukkan oleh kepada penyimpan dalam bentuk hibah. Saya dah sebutkan tadi. Akaun semasa, pihak bank akan menyediakan buku cek untuk tujuan pengeluaran wang penyimpan. Konsep akaun semasa yang digunakan adalah berasaskan sistem wadiah. Manakala akaun pelaburan dikenali sebagai simpanan al-mudharabah, perkongsian untung dan rugi. Jadi keuntungan akan diagihkan mengikut nisbah yang telah dipersetujui. Pihak bank akan bertindak sebagai pengusaha manakala pendeposit akan bertindak sebagai pemilik modal. Rasul mal. Keuntungan yang diperoleh akan diagihkan secara adil kepada kedua belah pihak
mengikut persetujuan bersama. Kalau berlaku kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh pelabur ataupun pemilik modal tersebut. Ini akaun pelaburan. Baik, kemudian jenis-jenis pembiayaan. Ini dalam perniagaan perbankan lah. Antaranya pembiayaan peribadi, pembiayaan kenderaan, permohonan pembiayaan, bank Islam, kad, ada kad kredit, pembiayaan dalam perumahan dan hartanah. Baik, itu antara pembiayaan yang dijalankan oleh bank. Kemudian Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan, salah satu syarat yang dipatuhi oleh Bank Islam ini di bawah Akta 1983 ialah penubuhan satu badan penasihat bank. Jadi Bank Negara telah menubuhkan badan penasihat syariah untuk perbankan Islam dan takaful tahun 1997 sebagai satu lembaga syariah terulung dalam perbankan dan takaful di negara kita. Baik, akhir sekali perbezaan antara Bank Islam dengan konvensional. Bank Islam bebas daripada amalan riba, penekanan terhadap kepentingan umum, perhubungan yang rapat antara bank dengan peminjam, dan juga insyaAllah memperoleh berkat, keberkatan daripada Allah SWT. Kalau sekiranya ada keuntungan, maka keuntungan dibayar zakat oleh bank. Okay. Ini di antara jarah perbankan di dunia ni lah. Ini dia punya graf perkembangan. Itu tak ada apalah. Baik. Itu sahaja dalam kuliah hari ini. InsyaAllah kita telah habiskan kuliah institusi keuangan dalam Islam ini. Dan insyaAllah kita akan bertemu balik sebagai ulang kaji pada minggu hadapan lah. Ulang kaji pada minggu hadapan insyaAllah merupakan sebagai kuliah yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Kita habiskan